Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sanusi perlu letak jawatan. Sanusi perlu letak jawatan. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini? Dalam apa-apa perang kan? Perang dulu-dulu kah, sekarang kah? General perang dia itu, kalau zaman Jepun, general perang dia itu besar dia punya tanggungjawab. Besar tanggungjawab dia, dan besar dia punya dipertanggungjawabkan. Bila ada kegagalan, sendiri akan menanggung risiko. Untuk kalau zaman apa dululah, zaman samurai dulu kan, dia akan terus membunuh diri, kamikaze gitu. Jadi sekarang, dalam konteks sekarang, dah lah sampai begitu teruk. Tapi ramai orang cakap lebih baik kasih berhenti sejalah, letak jawatan sejalah Sanusi. Sampai ada orang yang tuduh, si Sanusi itulah punca kekalahan PRK Air Kuning. Sebab bila dia bercakap saja, tidak ada lain menghasut, tidak ada kerja lain menipu, membohong. Nasib baiklah tiada yang dapat dibuktikan fitnah. Kalau ada, nanti kena saman fitnah lagi. Cubalah kalau katakan Pakatan Harapan ni yang kalah, bukan main lagi. Mereka akan suruh Anwar letak jawatan lah, mereka akan suruh Rafizi letak jawatan lah. Dia akan paksa lah untuk semua orang letak jawatan. Jadi apa kata sekarang? Kita kebalikan pula. Kita tanya pula orang-orang Walahun ni, setujukah kamu kalau Sanusi yang adalah Laksamana, dia adalah kapten, ketua dalam perang ini, tapi kalah teruk. Ini bukan makin bagus nih, makin teruk. Majoriti Barisan Nasional makin meningkat, 60% lebih tu. Undian yang dorang dapat. Jadi kenapa tidak minta saja Sanusi letak jawatan? Suruhlah Sanusi letak jawatan cepat-cepat, kan adil begitu. Minta Sanusi letak jawatan sebagai apa nama tu, ketua Jenderal Pilihan Raya, kan dia punya jawatan itu. Lepas tu lagi bagus lah kalau suruh dia letak jawatan sekali sebagai Menteri Besar Kedah. Ada berani kah? Itu barulah kita tengok jantan tak jantan kan. Bertanggungjawab pada kekalahan kan. Ini memang sudah teruk ni. Semua bos-bos datang ke Air Kuning, siap buat segala-gala jenis ceramah. Dari ceramah yang best sampai ceramah yang tak masuk akal, sampai ceramah yang bagi saya bikin meluat. Macam-macam lah teknik ceramah. Tapi tengok-tengok kalah. Alamak. Lepas tu taktik berkempen pula. Orang sibuk untuk terangkan tentang aspirasi, tentang perancangan, tentang planning untuk Air Kuning. Dia sibuk pergi masuk di sungai, masuk di sungai pergi cari tai gizir. Aduh, apa bendanya kamu mau cari tai gizir? Macam mana mau cari tai gizir di sungai? Tak tahu macam mana otak dorang. Harap-harap dorang ada jumpa lah tai gizir. Kalau itulah tujuan dia lah. Kalau itu tujuan. Tapi kalau selain daripada itu, apa tujuan dia? Pening juga. Okey, so bagaimana pendapat anda? Tinggalkan komen. Adakah anda setuju Sanusi letak jawatan je lah? Kalau tidak, pecat je lah dia. Cari orang lain lagi bagus, yang bukan jadi liability. Dan betulkah Sanusi adalah punca kekalahan untuk Air Kuning? Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Nadi. Salam sejahtera Malaysia. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pertama sekali, ternyata rakyat Malaysia tidak suka politik perkauman, tidak suka politik resis, tidak suka politik agama yang menunggang agama, tidak suka politik penipu dan pemfitnah. Itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Bukti bahwa rakyat Malaysia tidak menerima politik begitu. Itulah kekalahan di PRK Air Kuning. Selama ini setiap kali PAS bertanding saja mesti menang. Tapi kali ini PAS tanding kah? PAS hantar dia punya ustaz yang terbaik kah? Apapun, sampai masuk ke sungai cari tai khinzir kah, pun kalah juga. Sebab sudah bosanlah rakyat dengan permainan yang politik yang tidak matang begini. Politik yang menghasut saja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai orang mulai membuat spekulasi. Lepas ini Perikatan Nasional sudah tidak ada kaki lagi lah. Yang hairannya ini hairan saja, saya tanya saja, kenapa seolah-olah tidak ada usaha yang mati-matian daripada pihak Bersatu untuk membantu PAS dalam kempen kali ini? Macam saya tengok setiap kali video, tak mungkin video yang saya tengok itu saja. Setiap kali video yang saya nampak kempen, semuanya ada apa saja tau. Ada PAS, Bersatunya sikit. Jadi adakah ini adalah tanda-tanda awal PAS dan Bersatu semakin dirundum perpecahan? Dan adakah bila PAS makin sentiasa kalah, lepas ni kalah lagi, kalau ada PRK kalah lagi, kalau terus kalah, adakah Bersatu akan tetap setia kepada PAS? Atau tiba-tiba Bersatu mengambil keputusan, kami tidak lagi sesuai dengan PAS. Ataupun selepas ini PAS pula tiba-tiba membuat pengumuman keputusan, kami pula yang tak lagi sesuai dengan Bersatu. Itu memang biasalah permainan politik begitu kan. Tapi apa yang penting adalah PAS kalah di PRK Air Kuning. PAS kalah dan majoriti semakin besar. Ini bukan majoriti makin kecil, majoriti semakin besar kepada Barisan Nasional. Ini bukti bahawa memang kejayaan di dalam berpolitik matang itu jauh lebih penting, jauh lebih penting daripada hanya retorik-retorik mencari tai khinzir. Saya hairan juga, kenapa mau cari tai khinzir. Lepas tu orang Perak sendiri tak pernah buat begitu. Orang Air Kuning sendiri tak pernah buat begitu. Tiba-tiba ada orang luar sampai cari tai khinzir dalam sungai. Itu perlu kena samak tu. Jangan lupa tau, perlu samak tu. Nanti ibadah dia haram, tidak diterima. Samak, jangan lupa ya. Okey, so tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Kita jumpa lagi, bye bye.